Assalamualaikum Kak Zai. Zai Hafiz. Waalaikumsalam Hafiz. Nikmo Zulkifli. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amirul Ashraf. Waalaikumsalam Akmal. Dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, insyaAllah saya rasa kita boleh mula dah. Kita ada lebih kurang rakan usrah kita lebih kurang sekarang ni berapa? 14 orang, 15 orang. Okey tu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah untuk sesi yang ke-9 malam ni menggunakan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ni insya-Allah kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu perkara yang berkaitan dengan rukun tayamum. Jadi tayamum ni walaupun dahulu kita rasa tak penting sangat, tapi hari ni amat penting bagi kita kerana kadang-kadang kita terpaksa masuk hospital, pakai semen, pakai belat, pakai drip dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita perlu memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tayamum. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pada fasal yang seterusnya, itu perkara yang berkaitan dengan rukun tayamum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fi ad-darain amin. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlu at-turabi. الثاني النية. الثالث مسح الوجه. الرابع مسح اليدين إلى المرفقين. الخامس الترتيب بين المسحتين. Kata pengarang, rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama, memindahkan tanah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, menyapu muka. Yang keempat, menyapu kedua belah tangan sampai ke siku. Dan yang kelima, iaitu tertib di antara dua sapuan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni insya-Allah kita akan bincangkan perkara yang berkaitan dengan rukun tayamum. Kita mulakan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama iaitu memindahkan tanah. Jadi debu tanah tadi perlu dipindahkan. Sama ada kita pindah tadi menggunakan anggota kita, tangan kita, kemudian kita pindah sapu ke muka, ataupun kita terus berguling dalam tanah dengan muka kita, dan kita berguling dengan muka tadi, lekat debu kat tanah pun dikira pindah, dan bila lekat baru kita sapu. Ataupun kita duduk di tengah angin yang bertiup, kita tadah muka kita dan angin bawa debu dan lekat di muka kita, maka kita pun sapu. Semua itu dikira memindahkan debu ke muka. Okey, termasuk dalam kategori memindahkan debu ke muka. Tetapi kalau kita naik motor, katakanlah kita naik motor, kita tak pakai penutup muka ni, kemudian kita balik, kita tengok ada debu di muka kita, kemudian kita pun terus tayamum dengan debu tadi, maka masa debu tu melekat, bukan kita niat untuk pindahkan debu itu ke muka, maka dia tidak boleh guna debu itu untuk tayamum. Maka kena ambil semula
bawa lekat di tangan, baru pindahkan balik, barulah boleh dijadikan sebagai tayamum, debu yang untuk tayamum. Jadi rukun yang pertama kena pindahkan debu itu. Okey, pindah. Baik. Rukun yang kedua, niat. Jadi niat ni ada dua perbahasan. Yang pertama, di manakah kena niat? Yang kedua, macam mana cara niat. Okey, insya-Allah. Jadi pertama, di manakah kena niat? Niat ini mesti kena niat pada waktu mula nak pindah debu tanah tadi. Misal kata debu tanah ada di meja kita ni, kita tepuk. Masa kita tepuk tu, nak pindah tu, nak angkat pindah, maka kita niat. Di situ tempat niatnya. Okey. Kemudian, bila kita angkat nak ke muka ini, maka kalau kita kena kekalkan. Kekalkan niat tu jangan bagi hilang sampailah kita sapu di muka. Okey. Bila kita kekalkan niat tadi, bila kita tepuk, masa kita tepuk tadi, nak pindahkan tadi, kita niat. Lepas tu kita angkat nak pindah ke muka, kita kekalkan niat tadi, tak hilang niat, dan kita sapu ke muka. Ini tak ada masalah. Ini tidak ada khilaf, sah tayamum kita. Cuma isunya kalau kita tepuk, lepas pada kita tepuk tadi, kita niat dan tepuk, kita niat. Lepas pada kita niat, kita angkat. Masa kita nak sapu ke muka tu, hilang niat. Ini masalah sikit. Okay. Tetapi mengikut ulama, kalau dia hilang ataupun belum kita sapu ke muka, kita terkentut berhadas. Okey? Kalau sebahagian ulama, kalau macam-macam tu, kita kena start balik, pindah balik. Pasal kita pindah tu dia termasuk dalam rukun. Bila kata berhadas, terkentut ke apa semua, batal lah perpindahan tadi, kena buat pindahan balik. Tetapi ada sebahagian ulama kata tak ada masalah, walaupun hilang ataupun batal, terkentut dan sebagainya, perbaharukan niat saja. Dah pindah tadi, perbaharukan niat. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ketika duduk macam ni, kemudian sambung terus sapu di muka. Okey? Saya ingat tuan-tuan semua jelas Isu yang pertama, masa kita tepuk, kita niat. Okey? Niat, saja aku bertayamum kerana mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kita angkat, jangan bagi hilang sampai masuk sapu ke muka. Ini tak ada masalah, tak ada khilaf, sah. Bila kita tepuk, saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Bila kita angkat, dalam keadaan kita angkat tu, belum sampai debu tu ke muka, hilang niat. Ataupun batal, terkentut. Kan? Berlaku benda-benda yang ada, terkentut lah, keluar kentut. Okey? Adakah boleh kita teruskan sapu ke muka? Atau kita kena start tepuk balik? Atau kita kena perbaharukan niat? Sebahagian ulama kata kena start tepuk balik. Sebahagian ulama kata boleh perbaharukan niat di situ. Belum sapu tadi, hilang niat ataupun terkentut, baharukan semula, saja aku bertayamum kerana Allah Subhanahu Taala. Tetapi kalau tak buat dua-dua tadi, perbaharukan niat pun tak, tepuk semula pun tak, tayamum tu tidak sah. Tayamum tu tidak sah. Tambah-tambah kalau masa sapu tu tak ada niat, lagilah. Jadi untuk keluar daripada khilaf, senang cerita, okey, kalaulah kita kata kita angkat tadi nak sapu, hilang niat, maka kita tepuk baliklah semula dan kita sapu ke muka, jangan bagi hilang niat. Semasa dalam perjalanan tu jangan bagi hilang niat dan sapu ke muka. Itu tak ada khilaf. Yang kedua, macam mana cara niatnya? Niatnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Itu yang pertama. Yang nombor dua, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat sunat. Nombor dua. Yang ketiga, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan pegang mushaf dan sebagainya, sujud sejadah dan sebagainya. Maka siapa yang niat yang nombor satu, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat ataupun solat fardu, maka dengan tayamum dia tadi, dia boleh buat yang nombor dua, iaitu sembahyang sunat, dan dia boleh buat yang nombor tiga untuk pegang Quran dan sebagainya. Kalau dia niat, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat sunat, niat yang nombor dua, maka dengan tayamum dia tadi, dia tak boleh buat sembahyang fardu, dia boleh buat yang dia nombor dua dan nombor tiga saja.
Kalau dia niat saja aku bertayamum untuk mengharuskan pegang Quran, maka tayamum dia tadi boleh pegang Quran saja, tetapi tak boleh nak buat untuk sembahyang sunat dan tak boleh nak buat yang nombor satu untuk sembahyang fardu. Jadi itu dia punya detail. Jadi senangnya apa? Niatnya saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Dengan niat macam tu, semua benda-benda boleh buat belaka selain daripada sembahyang fardu. Tapi untuk sembahyang fardu, satu saja. Satu tayamum, satu fardu. Okey? Lepas tu sembahyang sunat boleh buat belaka. Itu cara niat. Jadi yang nombor 2, nombor 3 tu sebagai ilmiah sajalah. Jadi tak payahlah kita niat macam tu. Sebab kalau kita niat yang tu, kita tak boleh buat yang sembahyang fardu. Dengan niat saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu, maka semua yang nombor 2 dan nombor 3, peringkat kedua, ketiga tadi, boleh kita buat belaka. Saya ingat tuan-tuan semua? Jelas Kalau tak jelas boleh tanya. Baik, itu rukun yang kedua iaitu niat. Saya telah sebutkan di mana nak niat. Niatnya masa tepuk dan jaga bagi hilang sampai sapu muka. Yang kedua, bagaimana cara niat. Tadi cara niatnya, sajaku bertayamum untuk mengharuskan. Kena ada kalimah. Untuk mengharuskan solat fardu. Sebab dia mengharuskan solat saja. Dia bukan mengangkat hadas. Hadas tu ada lagi. Cuma dia membolehkan sembahyang. Mengharuskan maksudnya membolehkan sembahyang. Baik, selesai. Rukun yang ketiga iaitu mashul wajhi. Sapu muka dengan debu tanah tadi. Dan rukun yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, sapu kedua belah tangan sampai ke siku. Sampai ke siku. Ini mazhab Syafi'i yang muktamad, sapu macam baik sembahyang. Okey? Ada mazhab Imam Ahmad dan juga satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, sapunya kedua belah lengan sampai tangan sampai ke pergelangan ni saja. Tak wajib sampai ke lengan ni. Tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang macam tu, tak apalah. Biarlah. Maknanya dia belajar. Mungkin dia ada nak ambil rukhsah dan sebagainya. Cuma saya cerita, ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, sapunya sampai ke lengan. Baik. Yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, iaitu tertib di antara dua sapuan tadi. Maksudnya sapu muka dulu, baru sapu tangan. Tak boleh kata tangan dulu, baru muka. Dan yang ketiga, dan yang kelima, kelima yang terakhir, tertib di antara dua sapuan tadi. Okey, selesai. Tuan-tuan semua. Itu bab tayamum. Jadi cara nak tayamum macam ni, saya tunjuk tuan-tuan tengok elok-elok, saya tunjuk. Baik, sekarang ni ada tanah di sini depan kita. Okey, kita tepuk. Okey, kita tepuk. Kemudian kita angkat. Dan kita ketepikan. Nak di situ pun tak apa. Okey, kita tepi, kita tepuk. Masa kita tepuk semula-semula kata. Kita tepuk dan kita niat. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Niat yang nombor 1 tadi. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Ustaz Sabri, sihat. Ni kopiah Ustaz Sabri punya ni. Dia Ustaz Sabri Al-Qasasi. Baik, Ustaz Sabri tegur, sihat ke? Sihat, alhamdulillah sihat. Baik, ni. Kita tepuk semula sebut, tepuk satu. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Taala. Maka kita angkat dan kita nipis. Jangan bagi hilang niat tadi. Ingat dalam hati kita benda tadi. Kita nipiskan macam ni. Kita nipiskan debu. Kemudian niat tadi jangan bagi hilang. Kalau hilang, kena niat balik. Tak payah tepuk ke bawah pun tak apa. Sebab ada khilaf tu. Kalau hilang, start niat balik. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Baik. Selesai tadi, kita letakkan debu tadi di atas bahagian atas. Kan? Atas sekali. Kemudian sapu sampai ke bawah. Turun. Bagi kata ni. Turun sampai ke bawah. Janggut apa semua ni sapu. Itu sekali. Tidak disunatkan untuk menyapu sebanyak 3 kali. Sekali je. Selesai bahagian muka. Tepuk yang kedua. Di tempat yang sama pun tak apa. Tempat yang sama pun tak apa. Boleh. Tepuk. Sebab dia tak dimustakmal. Pasal perlu digunakan lagi. Okey, angkat. Kita pun ambil lengan tangan. Okey, tepuk. Nipiskan. Kita sapu tangan kanan dulu. Macam mana nak sapu tangan kanan?
tangan kiri ni kita letakkan di bawah tangan kanan. Okey. Kita pun tolak sampai ke pergelangan tangan, kita cengkam. Ni gini biasa. Sampai ke pergelangan, kita cengkam. Bila kita cengkam, kita ke bawah sini, sampai ke siku. Sampai ke siku, kita pun pusing ke atas. Pusing ke atas, bagi atas. Nampak tak? Pusing ke atas, kita pun tolak. Tolak ke depan. Jangan kita sentuh sini, kerana ada debu ni. Debu nak guna tangan sini. Okey, sampai ke depan, maka kita lalu ke belah belakang bahagian ibu jari ni. Okey, selesai. Kemudian kita buka lah jam, cincin semua buka lah. Cincin pada sapuan yang pertama sunat buka, pada sapuan yang kedua wajib dibuka. Pasal nak sapu tangan. Okey, baik. Kita pun letak pada tangan kiri, kita pun tolak sampai sini, cengkam. Ibu jari ni jangan bagi kena lagi, sebab ada debu kat sini untuk kita lalu di sini. Okey, kita pun cengkam sikit sampai ke pergelangan tangan. Pergelangan tangan sampai ke siku ni, pusing ke atas, tolak ke depan sampai lalu ke belakang ni. Sampai lalu ke belakang. Okey, selesai. Kemudian kita pun depan ni, untuk tapak tangan, depan macam ni. Last, habislah. Selesailah tayamum kita. Itu je tayamum. Niat tadi ketika tepuk tadi. Kemudian angkat dan sapu di muka. Boleh tuan-tuan semua? Jelas? Itulah cara ataupun kaifiat bertayamum. Kemudian sebelum saya masuk kepada perkara yang membatalkan tayamum, saya janji malam tadi untuk ceritakan kepada kita semua yang ada di live ini malam ni berkenaan dengan situasi kalau kita pakai pembalut. Okey, kalau kita pakai pembalut, semen dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, dalam mazhab Syafi'i ini dia special sikit, dia lain sikit daripada apa yang kemungkinan daripada apa yang kita biasa dengar. Mungkin yang tuan-tuan dah dengar dah, tak ada masalah lah. Cuma mungkin yang tak biasa dengar lagi, dengar elok-elok lah. Okey, baik. Kalau kita sekarang ni kita pakai semen, pakai balut dan pakai apa, jadi yang pertama sekali kita kena buka kalau kita boleh buka. Tapi kalau tak boleh buka, tak apalah. Jadi yang pertama sekali bila kita nak ambil wuduk, nak mandi wajib, kalau boleh dibuka, kena buka. Pasal nak alihkan air. Kalau tak boleh buka, maka tak wajib lah. Mungkin doktor kata tak boleh buka dan sebagainya. Jadi kebiasaannya tak boleh buka lah semen ni. Kan? Nak buka macam mana? Jadi kita ambil contoh, kita pakai semen dan semen ni tak boleh dibuka. Maka macam mana kita nak buat? Jadi sekarang ni saya akan cerita dulu untuk mandi wajib. Mandi wajib dia senang. Sebab dia tidak ada anggota. Dia tak ada anggota. Jadi bila dia tak ada anggota, dia seluruh badan ni satu anggota je. Maka untuk mandi wajib, katalah semen ni ada di tangan kita ni, di lengan kita ni semen. Maka kita mandilah di bahagian yang lain dulu, mandi dulu. Jiru semua badan, mula-mula kena air, kita pun niatlah macam kita belajar mandi wajib dulu. Sajaku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mandi. Mandi seluruh badan, bagi rata apa semua. Bagi rata semua. Yang di atas semen ni disapukan dengan air. Sapu dengan air. Sapu dengan air. Baik. Selesai. Bila dah sapu dengan air atas ni, selesai. Okey, selesai mandi. Adakah dah selesai macam tu semua? Kita tak boleh sembahyang? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pasal di bawah kulit yang di bawah semen ni tak kena air. Bila tak kena air, bahagian tak ada air, maknanya macam tak ada air di sini. Kan? Bila tak ada air, tak kena air, sepatutnya dia kena air. Maka yang tak kena air ni nak buat macam mana? Apa nak selesaikan masalah dia macam mana? Maka penyelesaiannya ialah kena tayamum. Kena tayamum. Tayamum tu di mana? Tayamum tadilah dua anggota tadi sama. Di muka dan kedua-dua belah tangan. Jadi tepuk, sajaku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Nipiskan, tayamum. Dia tepuk sekali lagi, sapu kanan dan sapu yang kiri. Di atas balutan tadi pun sapu. Selesailah. Barulah kita terangkat, bukan terangkat, boleh semayang. Bukan terangkat. Barulah kita boleh semayang.
Sebab kita dah tayamum ganti air tak apa-apa. Allah. Kalau kita tak tayamum, kita mandi sapu air kat atas saja, kita semayang, tak boleh, tak usah lagi semayang. Sebab tak ganti lagi air yang tak sampai di bawah ni. Ini untuk mandi wajib. Okey, tuan-tuan semua, mandi wajib. Baik, untuk situasi yang kedua, untuk situasi ni, situasi yang kedua iaitu mandi wajib, berwuduk. Situasi mandi wajib jelas ada tadi tuan-tuan semua. Situasi yang kedua ni situasi berwuduk. Dia berwuduk ni dia susah sikit. Jadi tuan-tuan semua kalau ada kertas tuan-tuan boleh catat lah tuan-tuan semua. Dia ada 5 langkah. Langkah yang pertama tuan-tuan semua, berwuduk dulu. Kalau kita ada semi di tangan ni, okey. Langkah yang pertama kita berwuduk dulu sampailah ke anggota yang ada balutan tadi. Jadi dalam misal yang saya buat, balutan tu ada di tangan. Okey, kita pun berwuduk dulu. Okey, berwuduk macam mana? Basuh muka lah, ambil yang rukun. Sajaku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, selesai. Kemudian lepas anggota muka, apa anggotanya? Tangan. Maka basuhlah tangan. Belah kanan yang sihat. Yang kiri, okey, ada yang tak kena semi ni, basuh dulu yang sihat. Dan sapu ke atas. Sapu ke atas semen tadi air. Okey? Boleh? Tuan-tuan semua? Jadi dia punya step macam ni. Step yang senang sikit. Pertama, berwuduk hingga sampai ke anggota yang ada pembalut tadi. Wuduk dulu, basuh muka. Sampai ke anggota tangan. Okey? Sampai ke anggota tangan. Basuh muka dulu. Sampai ke anggota tangan. Okey, di tangan kita ni ada semen. Okey. Mana kita nak buat? Kita boleh buat 2 pilihan. Kita basuh dulu. Apa boleh? Yang kedua, kalau kita tak nak basuh dulu, kita tayamum dulu. Tayamum dulu lebih sesuai kot. Sebab bila kita tayamum ada debu, lepas tu kita basuh, hilang debu tadi. Okey, boleh. Jadi kita basuh muka. Kemudian lepas basuh muka, anggota tangan di dua-dua belah ni dia panggil satu anggota je. Maka ada semi di sini. Maka kita tayamum dulu. Sajaku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kan Allah Ta'ala. Sapu. Kemudian sapu tangan. Lepas pada tu kita pun basuh anggota tangan kita. Basuh dengan air. Kemudian basuh dengan ni yang sihat. Kemudian sapu air kat atas ni. Barulah kita berpindah ke anggota yang seterusnya, iaitu sapu kepala dan basuh kaki. Boleh jelas tuan-tuan semua? Jadi kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak tayamum dulu di anggota tadi, ataupun kita nak basuh dulu. Boleh. Jadi step dia 5-nya, berwuduk hingga sampai ke anggota yang ada pembalut. Kemudian bila sampai ke anggota tadi, contoh tangan tadi, bila dah sampai, basuh muka dah selesai. Bila sampai ke anggota tangan, tayamum. Okey, tayamum dulu. Lepas pada tayamum, basuh anggota yang sihat. Nombor 3, basuh anggota yang sihat. Yang tak sakit ni. Yang tak sakit ni basuh semua. Kemudian yang keempat, sapu air atas balutan tadi. Basuh sapu air kat atas balutan tadi. Sapu air. Dan yang kelima, sempurnakan baki wuduk tadi. Baki maknanya lepas pada tangan tadi, sapu kepala dan juga basuh kaki. Baik, 1. Kalau kita ada 2, tuan-tuan letak dulu dalam kepala tuan-tuan semua ni, anggota wuduk ni ada 4. Ini yang kita nak bincang. Hak sunat tak ada masalah. Nak cerita hak wajib ni. 4. Muka, tangan, sampai siku-siku, kepala, sapu dan kaki. 4 ni. Jadi ini yang penting. Baik. Sekarang ni ada 2 anggota wuduk kita tak boleh kena air. Apa 2? Muka berbalut ni, ada balut ni, sebahagian pada muka ada balut, dan tangan resmi. Macam mana nak buat? Sama situasinya. Berwuduk dulu. Boleh juga. Saya cerita yang wuduk dulu lah, senang pasal kata yang dulu macam pening sikit. Kita wuduk dulu. Basuh yang sihat dulu ni. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh yang sihat. Basuh. Sihat. Hak ni, yang bawah ni, yang bawah balutan ni tak sampai air ni,
kita sapu kat atas ni air. Okey, sapu atas balutan tu air. Okey, selesai. Selesai tu? Tak selesai lagi. Yang di bawah balutan tu tak kena air tu, macam mana nak buat? Itulah kita tayamum. Lap dulu muka, semua lap, tayamum. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Tepuk, sapu di muka, tepuk sekali lagi, sapu kat tangan. Okey, selesai. Anggota muka, selesai lah. Baru anggota muka. Pindah ke anggota seterusnya. Anggota seterusnya apa mana? Tangan. Macam mana tangan? Tangan, basuh yang sihat dulu. Basuh yang sihat, sapu ke atas yang berbalut tadi. Okey. Selesai ke? Tak selesai lagi. Kenapa? Kerana yang di bawah balutan tadi ni, tak sampai air. Macam mana? Kena ganti dengan tayamum. Maka kita pun lap tayamum. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu ke Allah Ta'ala. Sapu muka, sapu tangan. Selesai. 2. Kemudian baru terus ke anggota yang ketiga, sapu kepala dan basuh kaki. Okey. Contoh yang ketiga, ada 3 balutan di tempat anggota tayamum. Ada di muka, tak sampai air. Kepala semua tak boleh kena air. Dan tangan. Maka apa? Berapa kali tayamum? 3 kali tayamum. Kalau ada 4 anggota kita yang tak boleh kena air, muka ada sikit, kepala berbalut semua, tak boleh sikit pun tak boleh kena air, sebab kepala ni syarat dia kena boleh sapu sikit pun tak apa dah, semua berbalut. Tangan ada kena yang pakai simin, 3 anggota, dan kaki pun pakai simin juga, 4. Maka berapa kali kita tayamum? 4 kali tayamum. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang kita tak faham ni. Kita masuk hospital, okay, ataupun kita accident dan sebagainya, kena pakai semin. Bila pakai semin, tak ambil wuduk dah, tu tayamum. Padahal ni yang boleh basuh lagi, ni boleh basuh lagi. Dia wuduk tu asal, tayamum tu pengganti. Jadi nak ganti tu biar boleh tak boleh guna air, tak boleh pakai air. Yang boleh pakai air, pakailah air. Jadi masalahnya yang boleh kena air pun kita tak guna, terus pergi tayamum. Masya-Allah. Ini satu benda yang salah, salah. Jadi kebanyakan daripada kita tak berapa memahami masalah ini, akhirnya dia buat tayamum terus. Sedangkan banyak lagi anggota dia yang boleh dia basuh. Okey, jadi tayamumnya kalau tempat tak boleh sampai itu satu kali tayamum. Bila nak tayamum? Bila kita sedang membasuh anggota tadi. Okey, kalau ada 2 kali tayamum. Kalau ada 3 kali tayamum. Kalau ada 4 kali tayamum. Okey. Baik, seterusnya jelas kan tuan-tuan semua untuk masalah jabirah balutan tadi. Okey. Kemudian kita masuk kepada seterusnya. InsyaAllah soalan saya akan jawab di hujung nanti. Baik, malam kita sambung lagi insya-Allah, masa masih ada lagi. Mubtilatut tayammumi salasatun. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, ma abtala al-wudu'a, perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja yang membatalkan wuduk, batallah tayamum. Apa yang membatalkan wuduk? Kita dah belajar dulu, itu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan. Okey, tuan-tuan ingat ni kena letak dalam kepala kita ni semua, tuan-tuan semua. Benda ni, benda fardu ain. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, yang pertama. Yang kedua, benda? Hilang akal dengan sebab gila, pitam dan sebagainya, hilang akal. Melainkan tidur yang tetap papa punggung, kedua. Yang ketiga, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram keduanya, yang besar kedua-duanya, tanpa berlapik.
Dan yang keempat, menyentuh kubul dan dubur anak Adam. Empat ini berlaku, batallah wuduk dan juga batallah tayamum. Jadi apa yang membatalkan wuduk? Batallah tayamum. Tadi dalam page saya tulis ada benda yang berlaku perkara membatalkan wuduk tapi tidak membatalkan tayamum. Apa benda? Jadi ada ramai yang jawab betul lah. Kan? Antaranya iaitu tayamum untuk mandi wajib lah. Tayamum untuk mandi wajib. Jadi dia mandi wajib, ganti mandi wajib. Bukan ganti tayamum, ganti apa benda wuduk. Tayamum yang ganti mandi wajib. Jadi yang kes ni yang membatalkan wuduk ni batallah tayamum. Ini untuk tayamum yang ganti daripada wuduk. Tapi kalau tayamum ganti daripada mandi wajib, dia tak batal dengan hal ni. Jadi masalah tu kena tengok. Yang pertama ni ialah ini kalau tayamum untuk untuk mengangkat, untuk ganti daripada wuduk. Tu macam tu ya. Kalau tayamum ganti daripada hadas besar, itu mandi wajib, ini tak batal dengan perkara ini. Jadi tuan-tuan catatlah, yang tuan-tuan ada kitab catat. Yang ni untuk tayamum ganti daripada wuduk. Baik tuan-tuan semua, yang seterusnya yang kedua, yang membatalkan wuduk yang kedua, ar-riddatu, riddah. Riddah maksudnya keluar daripada agama Islam. Okey, wal iyazabillah. Kalau dalam ambil air semayang, kalau seseorang tu keluar daripada agama Islam, contoh wal iyazabillah, dia ambil air semayang pukul 10. Pukul 11 dia murtad, keluar daripada agama Islam. Pukul 12 dia bertaubat balik, masuk ke dalam agama Islam, dia mengucap balik. Maka dalam sepanjang daripada dia ambil semayang pukul 10 sampai ke pukul 12 ni, tak ada berlaku benda yang membatalkan wuduk yang 4 yang saya sebut tadi. Tak ada benda berlaku, tak ada keluar suatu daripada dua jalan, tak ada bersentuhan dan sebagainya. Maka wuduknya tidak batal. Kerana berwuduk itu taharah qawiyah, bersuci yang kuat. Dia punya kedudukannya kuat. Tetapi untuk kes tayamum, kalau seorang tu bertayamum, kemudian lepas pada tayamum dia murtad, wal iyadzubillah. Bila dia murtad, batal tayamum dia. Kemudian bila dia masuk Islam, dia nak semayang, dia kena ambil tayamum yang lain. Kena tayamum balik. Kenapa? Kerana tayamumnya tadi batal dengan murtad, berbeza dengan wuduk. Wal iyadzubillah. Okey? Yang ketiga yang membatalkan tayamum, yang ketiga ialah tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Okey? Tawahum maksudnya menyangka al-ma'i ada air. Menyangka ada air. Boleh menyangka ada air. In tayammama li faqdihi, kalau dia bertayamum kerana tidak ada air. Seorang yang bertayamum kerana tidak ada air, tiba-tiba dia sangka zon, termasuklah tawahum ni, termasuklah zon, termasuklah syak. Contohnya dia tengok macam ada awan, kan? Macam ada awan. Jadi awan ni biasanya gelap ni, kan, macam ada air ni kata dia, kan? Ataupun dia tengok Fata Morgana ke apa, dia bukan yakin, dia cuma waham. Waham ni maknanya sangka, zon, macam ada air ni. Maka batallah tayamumnya sekiranya dia belum semayang lagi. Kalau dia dah semayang, Allahu Akbar, dalam semayang dia tengok macam aling-aling, ada macam-macam air dan sebagainya, tak yakin pada air, cuma zon macam ada air, itu tidak batal. Yang batal dalam kes yang ketiga ni ada air ni, tawahum, waham ada air ni, sekiranya apa benda, kalau dia belum masuk pada semayang. Kalau dah masuk semayang, itu tidak batal. Boleh teruskan semayang. Jadi kalau dia rasa macam ada air, maka dia kena pergi carilah. Batal tu tayamum tadi. Dia kena pergi cari. Bila pergi tengok, bukan air, kan? Ini fata morgana saja. Okey, maka dia kena ambil tayamum semula. Itu waham dia panggil. Apatah lagi kalau dia yakin ada air, itu lagilah batal. Cuma masalah yakin ni saya akan ceritakan di sini. Okey?
Jadi itu pun dengan syarat, kalau dia yakin tadi, itu pun dengan syarat dia tengok ada air kat depan. Ataupun dia tengok ada kafilah, ni orang yang lalu, dan dia lalu, orang tu sebut ada air. Kan? Tapi ulama ni dia bahas panjang tu semua. Kalimah yang disebut pun dia kira. Kalau orang tu kata ayat dia diguna tu ada penghalang dulu, baru sebut air. Siapa-siapa yang dalam rombongan ini ada air. Kan? Dalam rombongan dia ada air. Mana air tu untuk orang dalam rombongan dia je. Macam tu tak batal tayamum dia. Tetapi kalau dia kata ada air, untuk siapa-siapa dalam rombongan ini, dia sebut air dulu. Bila dia dengar ada air tadi, batal dah tayamum dia. Gitu. Dia punya ayat tu ulama bincang sampai macam tu. Sebab apa? Sebab ayat tadi yang pertama tadi dia sebut halangan dulu. Dia sebut apa? Siapa-siapa yang dalam rombongan ni, mana air tu untuk orang dalam rombongan. Ada air. Ada air kemudian. Maknanya ada halangan dulu. Tapi kalau orang tu sebut air ni, jadi mana ada air, baru dia sebut untuk siapa-siapa dalam rombongan ni. Aduh, bukan untuk kami, kata dia. Jadi tapi tayamum dia dah batal. Itu dia panggil tawahum. Jadi itulah secara asasnya, kalau sangka ada air, maka batal lah tayamum tadi dengan syarat dia di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang dah tidak batal. Okey. Kemudian panjang lagi lah perbahasan tentang kalau kita yakin ada air, macam mana di tempat kawasan tu yang biasa ada air, adakah batal tayamumnya. Di tempat kawasan tu, kawasan yang biasa tak ada air, adakah batal tayamumnya. Itu perbahasan panjang. InsyaAllah tuan-tuan semua kita akan buka kitab lain lah tu. Jadi untuk mata Safinatun Najah ini, saya ingat kita dapat gambaran asas je. Gambaran asas tentang perkara-perkara itu. Jadi nak detail panjang ni, kena buka kitab lain pula. Sebab cara saya mengajar ni macam tu. Saya baca kitab, tak lanjutkan sangat melirik-lirik perbahasan. Sebab kitab ni sesuai untuk orang yang sesuai dengan kitab ni lah. Mana kalau dia orang yang dah tinggi, dia tak baca kitab ni, dia baca kitab besar. Jadi kalau kita kitab kecil ni kita lirik-lirikkan, jadi orang yang baru nak dapatkan asas ni takut dia pula pening. InsyaAllah. Jadi kitab ni kita asas. Okey, selesai. Kita ada masa lagi, sikit lagi. Kita sambung seterusnya, iaitu dalam fasal yang seterusnya kita akan bincang ni, iaitu dia panggil istihalah. Apa makna istihalah? Istihalah ni dalam fiqh dia lain, dalam akidah dia lain. Istihalah ni kalau mudahnya transformasi. Dalam fiqh mazhab Syafi'i hanya ada 3 jenis. Sebenarnya 2 je, tapi dalam matan Safinatun Najah ni dia sebut 3. Baik, ada 3 jenis najis. Ain najis tadi boleh bertukar menjadi suci. 3 ni saja. Tuan-tuan jangan pening. Baju ustaz boleh bersih jadi boleh baju kena najis boleh bersih. Yang baju kena najis tu orang tak panggil najis. Itu mutanajis. Sesuatu yang kena najis. Dia beza sesuatu yang kena najis dengan najis. Najis tu, tahi tu tadi najis. Lepas tu tahi tu kena baju. Baju ni dipanggil mutanajis. Sesuatu yang kena najis. Baju ni boleh dibersihkan. Tahi tu tadi boleh bersih ke? Tak boleh. Itu maksudnya. Tetapi ada najis yang macam tahi tadi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ada 3 najis yang disebut dalam Safinatun Najah ni yang boleh jadi bersih. Dia boleh bertukar. Okey, ini kita nak belajar ni. Baik, kata pengarang alladhi faslun alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Yang boleh bersih daripada najis itu ialah 3 perkara. 3 perkara yang boleh dibersihkan jadi suci. Maksudnya begitulah, boleh transform, dia berubah jadi suci. Najis berubah jadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama, arak apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya. Apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya.
arak ni tuan-tuan semua, apa sahaja yang memabukkan, kullu muskirin, ma'iin, setiap yang mabuk yang cair, yang cecair yang memabukkan, itu dipanggil arak. Sama ada dia dibuat daripada nira kelapa, dia buat daripada madu, dia buat daripada nira nipah, tak kisahlah, semua yang cair yang memabukkan itu dipanggil arak, dan hukum arak ni adalah najis. Baik, kita ambil satu contoh, nira kelapa tuan-tuan semua. Nira kelapa diambil daripada pokok kelapa, dibawa turun. Nira ini halal diminum, pasal dia air nira, minum boleh. Tetapi nira ni bila dibiarkan 2, 3, 4 hari, dia akan menggelegak, menggila dalam bahasa ghalayan, dia menggelegak, menggila, maka dia naik-naik berbuih dan sebagainya, dia akan jadi arak pada waktu itu. Sebab tu dia panggil tuak masam. Orang Melayu panggil tuak masam. Tuak masam ni hukumnya arak. Maka kalau minum masa tu, memang masam tu lah, kan? Dan memang jadi mabuk kita pada waktu tu, dan haram diminum. Okey, asalnya halal, kemudian dia bertukar menjadi haram. Kemudian tidak berapa lama lepas dia menggelegak tadi, dia akan turun, dia akan jadi tenang, turun, dia akan jadi cuka. Bila dia jadi cuka ni tadi, takhallalat, jadi cuka. Khal ni, cuka apa ni? Cuka nipah ke, cuka kurma ke, apa benda? Yang ini halal. Jadi prosesnya dia menjadi dengan sendiri. Najis, air arak tadi, najis, kemudian dia bertukar menjadi suci. Inilah salah satu daripada najis yang menjadi suci. Jadi ulama kita buat perumpamaan dengan nira ni tuan-tuan semua. Apa ni ulama kita sebut? Orang-orang yang menuntut ilmu ini, dia macam air nira ni lah. Mula-mula dia duduk diam. Nira tu elok, dia turun manis elok je, perangai dia pun elok dan sebagainya, kan? Kemudian bila dia alim sikit, dia ada ilmu sikit, dia menggila, baru dapat sayap, baru dapat paruh. Nak patuk je orang kerjanya. Orang tu tak betul, orang tak betul, orang tak betul, tak betul semua. Itu tengah dia dah menggila tu arak tu. Bila dia dah lama sikit, dia pun turun balik tenang menjadi apa? Menjadi cuka. Okey. Jadi orang alim macam tu. Bila dia dah belajar lagi lama, lagi alim, dia pun tenang. Kallal lisan. Lidahnya kelu, tak terkata apa dah. Pasal apa? Pasal ilmunya banyak sangat. Dia tengok orang macam ni, dia kata ini ada khilaf ulama. Ada mazhab kata macam ni, boleh sah. Ini ada mazhab juga. Mazhab pula bukan setakat part saja, kan? Itu. Jadi relax, tak berbunyi apa. Hak jenis nak patuk orang je semua ni, hak jenis tengah menggila apa semua ni, ini dia macam proses nombor 2. Dia tu baru tengah jadi arak tu. Okey, insya-Allah. Baik, apa tu? Kita anak kunci syurga buka jugalah. Anak kunci Kaabah dah ada tunggu kat kosan ni. Anak kunci Kaabah, Syekh Effendi mengajar. Okey, baik, itu selingan. Baik. Tetapi syaratnya tuan-tuan semua, air nira, apa benda tadi, air arak tadi, dia berubah menjadi cuka dengan sendiri. Takhallalat binafsiha, jadi sendiri. Tak boleh kita masukkan benda, kita masuk bawang ke, masuk apa. Ulama kata walaupun sebiji lenga, bijan pun kalau masuk pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab gini, masa kita bawa masuk, masa dia masih jadi nira tadi, kita bawa masuk, biji lenga tadi, okey, tak ada masalah, bercampur dengan nira, dia suci. Okey. Kemudian bila dia jadi arak, biji lenga tadi kenalah benda yang mutanajis. Arak tu mutanajis. Biji lenga tadi jadi mutanajis. Bila dia berubah menjadi cuka, maka yang mutanajis tadi duduk dalam cecair, duduk dalam makanan. Benda najis duduk dalam cecair, maka semua itu akan jadi najis. Benda yang ada najis, contoh macam makanan kita lah jatuh najis, kan? Jadilah semua itu jadi mutanajis. Jadi tak boleh lah, mesti jadi dengan sendiri, tanpa kita proses, tanpa kita buat, tanpa kita masukkan sesuatu. Okey, yang pertama.
Yang kedua, benda yang boleh jadi suci iaitu belulang. Wajildul maitati idza dubigha. Belulang. Belulang ni kulit. Kulit Kulit apa? Kulit bangkai. Binatang ni dia ada dua jenis kulit. Kulit bangkai, kulit binatang yang suci. Bangkai ni macam mana? Kulit tadi diambil daripada bangkai. Okey? Kulit yang suci macam mana? Kulit tadi diambil daripada binatang yang disembelih. Binatang tu disembelih. Dah sembelih, sucilah dia. Maka semuanya suci belakalah. Kulit pun suci. Ini tak ada masalah. Sekarang ni kulit yang bangkai. Kita jumpa binatang kambing ke apa mati, lembu ke apa, kita pun lapah. Ambil kulit itu tadi. Kulit tadi tu najis sebab binatang tu najis. Sekor tu semua najis belaka. Termasuk tanduk dia, daging dia semua najis. Cuma kulit ni ada pengecualian. Kenapa? Nabi sebut ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Mana-mana kulit yang disamak maka bersihlah. Jadi kita ambil kulit tadi, kita pun baliklah samak. Guna tawas, guna tahi burung, guna apa, bulu apa semua hilang, tinggal kulit saja. Maka kulit tadi boleh lepas kita samak apa semua tadi jadi benda yang mutanajis. Kemudian kita basuh sekali dengan air, bersihlah dia. Suci. Walaupun asal kulit itu tadi adalah najis. Jadi boleh berubah jadi suci kulit. Jadi pemprosesan kulit tu boleh. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat kulit lembu mati ke apa, kalau tuan-tuan pandai proses kulit, boleh lapah lembu tu. Kan? Jadi kalau kita tengok orang melapah tu, tengok dia ni lapah kulit lembu ni buat apa? Mungkinlah dia nak ambil kulit. Tapi kalau dia lapah-lapah, ambil daging pergi jual kat kedai, itu tak boleh. Haram. Pasal apa? Pasal lembu tadi dah jadi bangkai. Dia jual kat kedai. Ini jadi masalah ni. Akhir zaman ni kadang-kadang ada orang yang tak amanan. Lembu mati dilanggar lori apa semua, dia lapar-lapar pergi sangkut kat kedai jual. Jual murah-murah ni. Nak habis lagi ni, nak habis lagi ni. Padahal dia lembu mati. Kita beli makan bangkai kita. Allah. Itulah masalah sikit. Baik, yang seterusnya yang seterusnya, yang terakhir, wama sara hayawanan. Yang ini suatu yang menjadi haiwan. Maksudnya najis yang menjadi haiwan. Jadi yang disebut oleh ulama yang ketiga ini, kebanyakan ulama masa kini kata dia yang ketiga ni sebenarnya tak termasuk dalam kategori najis. Kan? Jadi yang ketiga ini maksudnya macam ni. Contohlah, lembu mati, lepas tu dah lama tadi jadi bangkai, mati bangkai, kemudian dah lama dia berulat. Ulat tadi dia keluar, ulat tadi dia keluar ulat tadi. Ulat tadi dihukumkan sebagai suci. Sebab ulat, walaupun dia terjadi daripada bangkai tadi, ulat. Bukan kata suci boleh makan. Okey, binatang yang hidup kan suci lah. Binatang hidup suci. Tetapi kalau kita perhatikan, ulat tadi dia bukan berasal daripada daging bangkai tu, kan? Biasanya ulat tadi dia berasal daripada lalat yang datang berak kat situ. Orang Kelantan panggil pen lalat. Pen lalat, Cikgu Razi dia pen kat lalat tu, kemudian dia akan jadi berulat. Jadi maknanya lalat tu bukan daripada daging itu. Kerana itu dalam Nailur Raja' dia sebut macam ni. Dia kata wa nazara ba'duhum fi hadha salith. Setengah ulama tengok pada yang ketiga ini, najis yang ketiga ni, dia kata apa? Dia kata bihtimali kaunil hayawani makhluqan fiha. Hayawan ataupun ulat tadi terjadi daripada najis tu di bangkai tadi. La minha, bukan terjadi daripada bangkai tadi. Fala yahsun at-tamthilu bi,
maka tak sesuai buat misal dengan benda ni, kerana yang jadi ulat tadi bukan yang asal daripada daging tadi, biasanya daripada lalat yang datang dan berak di situ, barulah dia jadi ulat, bukan mana daripada daging tadi. Jadi yang ketiga ni tidak sesuai kata ulama. Jadi oleh itu sebahagian ulama sebut benda yang suci, benda yang najis jadi suci hanya dua saja, iaitu apa tadi? Yang pertama, arak tukar menjadi cuka dengan sendirinya, dan yang kedua, kulit bangkai apabila disamak. Samak tu maksudnya, kalimah samak tu beza dengan samak basuh najis anjing tu. Itu lain. Jadi tiga benda ni menjadi suci, insya-Allah. Okey, saya ingat setakat ini dulu. Kemudian saya baca sikitlah fasal ni kerana kita pun banyak lagi ni. Kemudian faslun, fasal yang seterusnya, an-najasatu thalathun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis ni ada tiga. Najis dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada tiga. Pertama, mughallazah, berat. Kenapa dipanggil najis berat? Kerana dari sudut payah menyucikan dia. Wa mukhaffafatun, dan ringan. Kenapa dipanggil ringan? Dari sudut menyucikan dia paling mudah. Wa mutawassitatun, dan mutawassitah, iaitu kena pertengahan di antara berat dan ringan. Kenapa dipanggil pertengahan? Kerana dia tidak susah dan juga tidak terlalu senang, sederhana. Jadi najis berat, ringan, sederhana itu dilihat kepada cara menyucikan. Kerana najis berat tu suci dia 7 kali. Salah satunya ialah dengan air tanah. Najis ringan, renjis air saja. Najis sederhana, kena bersihkan dengan air dan mengalir air tadi. Jadi maknanya itulah najis, 3. Baik. Kemudian dia kata, wal al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Dan mughallazah ialah najis anjing dan khinzir, dan juga anak keturunan keduanya. InsyaAllah yang tu kita sebut pada malam besok lah. Panjang pendetailan dia. Dan saya insyaAllah malam besok saya akan sebut sikit contoh-contoh najis dan sebagainya, untuk kita ambil perhatian lah. Beberapa jenis najis. Dan juga insyaAllah kalau ada masa saya akan sebut juga najis-najis yang dimaafkan. Najis ni ada yang dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Okey, insyaAllah malam besok, insyaAllah. Malam ni setakat dulu. Cuma kalau ada soalan lah, saya tengok soalan sekejap. Ustaz, perlukah qada solat bagi tayamum yang mandi wajib dan wuduk tadi? Dalam mazhab Syafi'i memang kebanyakan masalahnya kena qada. Kebanyakan daripada tayamum kita ni kena qada. Antaranya kalau kita tayamum tadi, balutan tadi di mana? Balutan tadi di anggota tayamum, di muka dan tangan. Ini kena qada. Kerana ulama kata linaqsil badali wal mubdal, kerana cacatnya badal ganti, wal mubdal yang digantikan. Wuduk pun cacat, kan? Tayamum pun cacat. Pasal apa? Pasal kulit tak kena ni. Patut kena debu di kulit ni, tak kena juga. Tayamum pun cacat, wuduk pun cacat. Dua-dua cacat sebenarnya. Okey, jadi kalau balutan tadi pada anggota tayamum, muka dan tangan, maka dia kena qada. Ataupun balutan tu di anggota lain, tetapi masa dibalut tadi dalam keadaan tak berwudu, kena ganti juga. Susah sikit dalam mazhab Syafi'i. Jadi kena ganti juga. Contohnya misi nak pakaikan semin tu, kita dalam keadaan berhadas, tak ada wudu. Jadi kita kena minta dulu kebenaran. Nas sekejap, saya nak ambil wudu dulu. Ambil wudu dulu, baru pakai. Okey. Itu baru tak kena ganti. Itu pun ada syarat dia lagi. Syarat lain pula. Okey, 2 kena ganti kan. Kalau pakai apa benda tadi,
dipakai tadi dalam keadaan tidak berwudu. Baik, kalau dipakai dalam keadaan berwudu, tetapi yang dipakai tadi, semin tadi tu, dia lebih daripada kadar yang sepatutnya. Contohnya, katalah luka. Luka kat sini je. Misi balut sampai habis tangan. Patutnya takat ni je. Maknanya yang tak bersangkut paut, yang sihat ni pun kena balut juga. Lebih daripada ala qadri istimsak. Ini pun kena qada juga semayang. Jadi 3 masalah, 3 situasi kena qada. Okey, agak berat sikit lah. Tetapi ada sebahagian guru kita yang bagi tahu, dia kata kita jangan cerita lagi lah qada-qada ni. Cerita semayang dulu. Kan, tayamum dulu. Sebab apa? Dengan qada. Kena qada kata dia. Letih kata dia. Duduk sebulan, 2 bulan ke hospital. Dan ada qaul, ada syekh-syekh daripada negara Arab, daripada Yaman dan sebagainya. Mereka mengatakan supaya kita ambil dengan qaul pendapat Imam Muzani. Imam Muzani kata apa? Semayang yang telah disembahyangkan dengan tayamum tadi sah semua dah. Dah tak perlu qada dah. Ini lebih ringan lah pendapat Imam Muzani. Saya rasa sesuai dengan zaman ni. Dan ini juga yang disebut oleh Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Tiap-tiap semayang yang telah sah tadi tidak perlu diqada lagi. Pasal dia dah sah dah. Jadi saya rasa mungkin sesuai jugalah. Kalau 3 bulan pakai semin, nak qada balik semayang 3 bulan tu, penat kepala, penat jugalah. Kan? Tetapi kalau asal mazhab Syafi'inya, macam yang saya sebut tadi lah, 3 situasi tadi kena qada. Jadi untuk ilmiah macam itulah. Tapi untuk amalan, saya rasa pandangan Imam Nawawi yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu', dan juga itu adalah pandangan anak murid Imam Syafi'i, nama dia Imam Muzani. Itu rasa sesuai lah. Sebab kadang-kadang manusia akhir zaman ni dia cepat merajuk. Kita kata, ya semayanglah macam ni, tapi pasal misi balut panjang sangat ni, lepas pada kau semayang nanti, kena qada balik. Kena qada? Lepas tu semayang buat apa kata dia? Baik tak ada semayang, tentu juga kena semayang juga kata dia. Tapi orang macam ni kan, dia tak fikir mati dia tengah jalan kan. Takut tak sempat buka semi, mati dia. Okey, jadi kita tak payah cerita lah pasal qada tu dulu kan. Ataupun kita bagi keringanan ikut mazhab Muzani. Tengok orang lah, tengok orang. Kalau orang tu jenis rajin dan sebagainya, kita boleh cerita yang muktamad mazhab Syafi'i tadi. Okey. Okey. Apa lagi? Tentang Jabirah, boleh terangkan sekali ke? Kalau yang berserban pula bagaimana? Berserban ni dia bukan Jabirah. Jabirah ni pembalut yang tak boleh dibuka. Berserban ni kita pakai serban, pakai songkok dan sebagainya. Cuma boleh disapu atas serban hanya untuk mendapat fadilat menyapu seluruh kepala. Sapu atas telekung dan sebagainya. Contohlah, kita sekarang ni pakai serban. Serban kita ni mengambil masa 2 jam setengah untuk lilit. Betul pilih kan. Payah serban kita ni. Jadi kalau kita nak ambil wudu, kita nak buka, kita angkat, terbuka serban kita. Nak lilit pula 2 jam setengah pula. Masya Allah. Kan? Jadi dalam Islam ada satu dia panggil takmilul mashi, sempurnakan sapuan tadi di atas serban. Macam mana? Masa kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Lepas tu bila nak sapu kepala, ambil air tu sikit, masuk dalam ni. Kena satu jari. Masuk satu. Okey. Itu dah sah lah wudu. Cuma nak dapat pahala menyapu, sunat menyapu semua kepala tadi. Tapi kita tak nak buka serban. Jadi kita sapu di atas serban. Sama dengan perempuan yang pakai telekung, kan? Pakai khimar. Jadi dia sapu juluk sikit. Lepas tu lebih lagi sapu kat atas kepala. Dia lain masalah sapu serban dengan masalah Jabirah. Tak sama. Jadi sapu serban tu untuk takmil, untuk sempurnakan sapuan tu saja. Okey. Mana
hilang dah. Bagaimana pula kopi luwak hukumnya? Kopi luwak. Kopi luwak ni dia masuk dalam bab orang kata dalam pembincangan najis. Adakah tahi binatang tu najis atau mutanajis? Jadi ulama kata kalau yang diberak oleh binatang tadi, dia keluarnya biji tadi keras lagi. Keras tu macam mana nak tahu keras tadi? Tanya orang yang berpengalaman, ini biji ni kalau tanam tumbuh balik ke? Ya, tumbuh balik. Pasal dia masih keras lagi. Kalau dah lembit, tanam tak tumbuh dah. Kan dia dah hancur dah. Masih keras lagi, tanam tumbuh balik pokok tadi. Kan? Maka biji tu tadi dipanggil mutanajis. Jadi kopi luwak tadi, mengikut orang-orang yang telah pergi tengok, dia berak dan dia keluar biji kopi yang dalam ni, dia keras lagi, keras. Kalau kita tanam tu boleh hidup lagi lah biji tu. Ya, jadi yang kat luar tu, yang lemik-lemik tu je hancur. Diambil, dibasuh, kan? Dibasuh, kemudian diproses menjadi kopi. Gitu. Jadi kalau begitulah buatnya, okey lah, tak ada masalah, sah. Halal. Cuma dia basuh ke tak lah, kita tak tahunya. Kan? Harap-harapnya dia basuh lah. Jadi kata orang dia basuh, insya-Allah lah kan. Jadi ikut pengalaman kata orang tu, dia basuh, bolehlah minum. Itu ialah kopi luwak tu. Kalau kita tahu dia tak basuh, tak boleh lah. Kan? Nak minum macam mana benda tu? Mutanajis. Okey? Ulat sagu Sarawak, ulat mulung. Dia betul, dia tak najis. Ulat sagu Sarawak, ulat apa tak najis. Tetapi bukan tak najis tu dia boleh dimakan. Dia tak boleh makan. Ada benda yang tak najis tapi tak boleh dimakan, tuan-tuan semua. Tuan-tuan jangan ingat, tak najis boleh makan, Ustaz. Dia tu binatang yang hidup. Binatang hidup ni yang najisnya apa? Anjing dengan babi je. Ulat tak najis. Binatang hidup yang najis ialah anjing, babi dan keturunan dia. Itu saja. Kan? Jadi ulat ni dia hidup, masa dia hidup. Kalau dia mati, dia jadi bangkai. Gitu je lah. Tapi makan tak boleh. Hingus kita tak najis. Tapi makan hingus tak boleh. Kan? Kehak tak najis. Makan kehak tak boleh. Kan? Ada orang kata, saya boleh makan kehak ke? Mana boleh makan? Air mani tak najis. Makan air mani, mana boleh? Hukumnya haram. Kan? Jadi maknanya, dia tak najis. Tetapi bukan kata tak najis, dia boleh dimakan. Tak. Sebab bab makanan tu, dia kena tengok pula mustaqzir ataupun tak mustaqzir. Benda yang diluati. Kita tengok tu rasa geli. Kan? Itu tak boleh makan. Walaupun hingus kita, kehak kita tak najis, tapi benda tu benda yang diluati. Bila kita tengok, tak mau. Itu tak boleh makan juga. Okey. Bagaimana bangkai khizi yang terjatuh dalam tasik, kemudian hancur sebati dengan air tasik itu? Adakah dikira istihalah? Tasik tu tadi tu, kan, berapa kolah, kan, tasik. Kan kita dah belajar air sikit, air banyak. Jatuh najis, tak berubah warna, bau dan rasa, tak jadi najis. Air tu tak jadi air mutanajis. Kalau yang berubah warna, bau dan rasa, kalau dibuang najis tu, tak ada meninggalkan air tu, tidak berubah warna, bau dan rasa, tak ada jadi mutanajis. Sebab apa? Tasik. Tasik tu kan besar. Kalau jatuh dalam kolam rumah kita tu, betul lah mati. Semua air tu, semua tu jadi mutanajis. Pasal apa? Pasal air tadi tu, air sikit kolam rumah kita, jadi mutanajis semua lah. Kan? Jadi dia tak boleh jadi istihalah. Istihalah dua tu tadi je. Babi masuk jatuh dalam air, lepas tu hancur begitu, tak jadi istihalah. Kalau jatuh dalam air yang sikit, maknanya mutanajis lah. Jatuh dalam kolam rumah kita. Tapi pasal apa pula babi nak jatuh dalam kolam rumah kita? Apa kerja pula masuk dalam kolam rumah kita pula? Okey. Jadi istihalah tu satu tu saja. Arak bertukar menjadi satu pula dua. Arak bertukar menjadi cuka dan juga kulit disamak jadi bersih. Yang lain tak ada istihalah dalam mazhab Syafi'i.
Mazhab lain panjang cerita lagi lah. Secawan berapa ratus Ustaz Sabri? 300? 300 apa tu? 300 RM? Oh, mahal Ya ke kopi luwak secawan 300? Wallahu alam, saya tak pernah minum lagi. Okey, yang seterusnya mana tadi? Misal Ali menyentuh isteri dalam keadaan syahwat, batal wuduk, suami tidak batal, isteri. Mazhab mana tu Ustaz? Ali menyentuh isteri dalam keadaan syahwat, batal wuduk, suami tidak batal. Macam mana Ali menyentuh isteri dalam keadaan syahwat, batal wuduk, suami tidak batal isteri. Ketika khusus haji, kalau haji ni dia lain tuan-tuan semua. Masalah haji ni dia, sebab di sana kan nak tawaf pun semua darurat. Jadi kadang-kadang muzakarah haji ni dia ambil pendapat-pendapat yang lemah, pendapat kedua, ketiga, keempat dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dalam bab bersentuhan ni ada yang batal, ada yang tak batal. Tu bersentuh dengan perempuan tu ada lagi pendapat-pendapat lain. Ada yang kata bersentuhan yang kalau kita sengaja sentuh baru batal, kalau tersentuh tak batal. Pun ada juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi oleh kerana kita sukar di kawasan tawaf tu, jadi itulah muzakarah haji dia ambil pendapat-pendapat yang lain. Tapi kalau saya bawa jemaah, saya suruh ambil pendapat Imam Hanafi tu, senang cerita. Tak batal. Ada syahwat ke tak ada syahwat ke pun semua tak batal. Itu pendapat Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kerana darurat. Jadi darurat ni kita tak ada masalah. Sukar, susah untuk ambil taklid pendapat yang lain. Itu disebut dalam kitab Tarshihul Mustafidin, Hasyiah Fathul Mu'in. Maknanya kalau ketika kesukaran dan sebagainya, boleh kita ambil pendapat-pendapat mazhab lain. Apatah lagi yang fatwakan itu, yang keluarkan itu adalah muzakarah haji. Yang dalam tu ulama-ulama yang ramai. Okay. Masalah syak dan waswas dalam wuduk. Syak dan waswas dalam wuduk, penyelesaiannya senang je. Penyelesaian kena belajar. Orang yang waswas dan syak ni dia puncanya dia tak belajar ilmu fiqh. Kan? Pertama, bila kita basuh tu guna air. Apa nak payah air ni? Air ni dia mengalir. Kan? Tak ada masalah. Sampai nak teliti, cek, tengok depan, itu pasal kurang ilmu lah. Belajar, insya-Allah hilanglah penyakit waswas tu dengan belajar, insya-Allah. Syaitan dia suka mempermainkan kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi belajar, insya-Allah selamatlah. Kalau tidak dipermainkan syaitan. Ada satu muslimat tu, dia mandi wajib dekat 1 jam. Dia rasa tak rata air di bawah labu susu dia. Padahal anak dia letak ada tisu. Mak, basah dah ni. Tak puas hati, mandi tak. Itu dipermainkan oleh syaitan. Jadi ubat dia, selain pada kita banyak baca doa-doa lah, surah An-Nas dan sebagainya, ubat dia kena belajar ilmu lah. Belajar fiqh bagi faham betul-betul. InsyaAllah dia dapat mengatasi masalah waswas tadi. Pukul apa dah kita ni? Lewat dah ni. Okey. Saya peminat Ustaz Luqmanul Hakim, Imam Masjid Mardiah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Saya pun peminat Ustaz juga. Okey. Kalau najis khinzir digunakan untuk jadi baja pokok buah, bolehkah kita makan buah dari pokok tersebut? Boleh, insya-Allah. Najis khinzir ke, najis tai ayam, najis, semua najis tu sama je lah. Kita bajakan pokok tadi dengan najis tadi. Buah tu boleh makan tak? Tak ada masalah. Kan? Dia pasal bukannya dia terjadi daripada apa kata najis tu. Cuma baja dia dah masuk dalam diproses, buah tak ada masalah. Cuma itulah tak puas kita, takut buah tu gugur, kena najis. Lepas tu kita pula nak makan. Patutnya bila kena najis, kalau basah melekat najis tu kat buah, kita kena samak 7 kali kan, basuh 7 kali. Itu ialah kalau tahu pokok tu ada menggunakan najis khinzir apa semua, eloklah kita elakkan daripada makannya. Takut
ialah benda tu. Kalau setakat najis tai ayam, kalau jatuh kita balik, kita beli, kita basuh sekali pun okey dah. Tapi kalau najis khizir, kan dia jatuh situ. Jadi jalan waraknya, eloklah kita jangan makanlah. Takut buah tu jatuh dan sebagainya. Tapi dari segi baja tu, menjadikan subuh pokok tu, itu tak ada masalah. Okay, baik. Okey, insya-Allah. Haji Noh, saya pun minat tu. Okey, Haji Noh, okey. Saya ingat tak ada lah kot, Kalau ada tu mungkin tak keluar di sini lah, tadi macam nampak. Okey. Baiklah tuan-tuan semua, kita pun dah lewat. Kalau ada terlepas soalan saya jawab malam besok lah. Dah lewat sangat dah ni, sejam lebih dah ni. Jadi janji saya ni setiap malam kita sejam je lah, cukup lah insya-Allah. Sambil-sambil isi masa kosong di PKP ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung malam esok pada perkara pembahagian najis. Jadi kalau saya tengok balik ada soalan terlepas ni, saya jawab besok lah, insya-Allah. Kadang-kadang dia tak naik di sini. Tak tahu pasal apa, saya pun tak tahu lagi. Tak boleh nak tanya orang, nak jumpa orang yang mahir pun tak tahu lagi, tak keluar rumah lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi malam besok. Pada tuan-tuan semua yang masih setia bersama kelas Safinatun Najah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. ربنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.